Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syaikh al-mu'allif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'lam annaka fiha sadiqun wal hilatu tazliluha. Qala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Fa in qulta inna hadhihi ad-dabbata jamuhun wa bahimatun sa'batun syakisatun la tanqadu lil lijami faman hilatu fiha hatta tumakkinuna minha hatta tamakkanna fi minha fa'lam annaka fiha sadiqun wal hilatu tazliluha hatta tanqadu lil lijami. Qala ulama'una radhiyallahu anhum innama yudhallalun nafsu wa yaksiru hawaha thalathatu asya'. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang ada kitab boleh buka muka surat 156 ya, atau 155 bahagian bawah. Maka sekiranya anda berkata, paragraf yang kedua terakhir ya, di tengah-tengah itu, maka sekiranya anda berkata ataupun bertanya bahawa sesungguhnya nafsu yang jahat ini merupakan seekor binatang yang liar. Ini adalah halangan yang keempat ya, daripada 4 halangan, dan ini yang paling susah. Halangan pertama iaitu dunia diatasi dengan zuhud, membuang kasih dunia dari hati. Halangan yang kedua iaitu manusia itu didepani dengan uzlah ya. Ada masanya kita mengasingkan diri daripada manusia untuk mengelakkan kemudaratan. Yang ketiga adalah syaitan ya. Kita hadapi dengan memohon lindung daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan zikir dan sebagainya. Yang keempat ini nafsu, ini yang paling susah. Lalu kalau ada orang tanya, nafsu ini ibarat seekor binatang yang liar, bukan binatang ternakan yang jinak, tidak. Satu haiwan yang sukar dijinakkan lagi jahat perangainya dan tidak terkendali oleh kekangan.
Kalau macam kuda tu, kita pasang tali kekang, elok dia walaupun asalnya dia liar. Ini nafsu susah nak kekang pun susah. Maka apakah hilah ikhtiar dalam menghadapi nafsu ini? Sebab dia sebahagian dari diri kita. Dunia itu masih sesuatu yang di luar daripada diri kita. Manusia masih merupakan orang lain, bukan diri kita. Syaitan memang makhluk yang entiti yang berbeza. Yang kita kalau mampu kita nak bunuh syaitan pun kita bunuh kalau kita mampu. Tapi nafsu tak boleh. Macam mana kita nak bunuh nafsu? Nafsu itu sebahagian dari diri kita dan kita perlu kepada nafsu. Nak hidup perlu ada nafsu. Bayangkan orang kalau dah hilang nafsu makan, bahaya juga. Nanti boleh datang penyakit, mungkin dia boleh jadi lemah, bahkan boleh meninggal kalau tak makan. Kalau tidak ada nafsu syahwat seksual, tu tak berzuriat kita. Nak kahwin kena ada nafsu syahwat, kena ada keinginan. Jadi macam mana tu? Apakah hilah ikhtiar di dalam kita menghadapi nafsu ini sehingga kita boleh menguasainya? Adapun nafsu menguasai kita tu biasa. Kita biar saja cukup. Tak perlu susah payah. Nafsu akan menguasai kita. Tapi kita nak menguasai nafsu tu macam mana teknik dia? Maka ketahuilah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa anda adalah seorang yang benar dalam menyatakan tentang nafsu itu. Jadi bila awak describe nafsu itu sebagai haiwan yang liar, binatang yang jahat, awak betul. You are correct. When you describe nafsu in that way, you are correct. Betul lah tu. Dan jalan ikhtiarnya, terpaksalah kita menguasainya terlebih dahulu sehingga ia terkendali oleh satu pengawal. Selagi tidak dikuasai, selagi itulah kamu tidak akan berjaya. Maka telah berkata ulama kami, ulama una di sini maksudnya ulama sufi, ulama tasawuf radhiyallahu anhu, moga-moga Allah redha kepada mereka, bahawa untuk menundukkan hawa nafsu dan memecahkan keinginan jahatnya itu ialah dengan 3 perkara. Ahaduha man'us syahawati fa inna dabbatal haruna talinu idza naqasa min ulfiha. Pertama, kita terpaksa menahan keinginan nafsu syahwat. Nafsu makan, nafsu nak kepada harta, nafsu nak kepada pangkat, nafsu nak kepada jawatan dan kemasyhuran, nafsu seks dan sebagainya. Itu kita kena tahan, kerana binatang yang degil dia akan menjadi lembut apabila dikurangkan makanannya. Kalau kita asyik beri saja, dia jadi kuat, dia akan mengalahkan kita. Habis tak payah makan lah Ustaz, makan. Tapi kalau selama ni kita makan itu, kalau dalam bahasa utara tak silap saya dipanggil mentekedarah ya. Makan dan mentekedarah tu lain. Jadi kita kurangkan. Kalau selama ini lagi selera kita makan, kita cuba kalau dah rasa hilang lapar, kita berhenti. Tak makan langsung, ya tak mampu. Kecuali dengan jalan puasa lah, kita tak makan pada waktu siang. Sebab dengan kita menahan itu, dia akan jadi lemah. Kalau kita biar, dia akan jadi kuat. Wasani hamlu asqalil ibadati 'alaiha. Fa innal himara idza zida fi hamlihi ma'an nuqsani min unfihi tadallala wa qada. Yang kedua, tekniknya adalah kita membebankan atas nafsu itu supaya dia memikul bebanan-bebanan ibadah. Memang nafsu dengan ibadah ni tak ngam. Kita akan rasa berat, kita akan rasa mengantuk, kita akan rasa bosan, ya. Tapi kita bebankan juga. Apa yang nafsu tu tak suka, baca Quran, kita baca.
sembahyang wajib tak pilihan lah. Nafsu suka tak suka, sembahyang sunat. Nafsu tak suka sembahyang sunat, yang wajib tu pun dah berat. Maka kita paksa dia dengan buat juga sembahyang sunat. Lalu zikir, lagi nafsu tak suka. Zaman kita sekarang ni bukan nafsu je tak suka, orang lain pun tak suka. Berzikir dilarang, ini bid'ah, Nabi tak buat, macam-macam lah. Maka kita zikir, biar dia tu ada aktiviti-aktiviti yang membebankan dia. Ibarat binatang hima, kaldai. Kaldai ni kan dia agak degil. Kalau dia buat perangai, dia tak nak bergerak, tak nak buat kerja, dia degil. Jadi himar ni apabila ditambah bebanan atas belakang dia tu, serta dikurangkan makanannya, masa tu dia mahu tunduk dan menurut perintah tuannya. Jadi nafsu tu dibandingkan ibarat keldai. Kalau bagi makan banyak-banyak dan tidak tanggungkan dia dengan apa-apa, dia jadi degil, dia jadi liar. Tapi kalau letak barang tanggungan atas belakang dia, dan makanan tu tak banyak, dia akan jadi tunduk patuh. Wasalisu al-isti'anatu billahi azza wa jalla wa tadarru'u ilaihi bi'ayyu'inaka wa illa fala makhlasu. Yang ketiga ini hakikat. Yang pertama dan yang kedua itu usaha ikhtiar. Sekat dia, jangan makan banyak sangat, jangan berhibur banyak sangat, jangan ni banyak sangat. Suruh pula paksa dia buat ibadah, zikir, baca Quran, solat sunat, dan sebagainya. Yang ketiga ni kaitannya dengan hakikat. Hakikatnya apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hakikatnya kita manusia ni tidak ada daya upaya kecuali dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jangan kata nak buat benda sunat, nak buat benda wajib pun kita tak termampu kalau tidak Allah Ta'ala tolong kita. Maka disitulah kita kembali kepada hakikat, iaitu memohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kita merendahkan diri kita. Kita rasa, kita tahu kita ni lemah, kita ni tidak ada daya upaya. Maka kita mohon kepada Allah supaya Allah menolong anda. Dan jika tiada pertolongan Allah, maka tidak ada tempat selamat lagi lah. Kalau Allah tak tolong, memang kita akan kalah dengan nafsu. Kerana apa? Cuba lihat. Alangkah seorang nabi, seorang rasul, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, apabila Allah Ta'ala selamatkan daripada godaan wanita yang cantik untuk berzina. Ini godaan yang sangat berat lah bagi seorang lelaki. Kalau perempuan itu tak cantik, mungkin tak berat sangat. Aku tengok pun tak lalu. Tapi ini perempuan cantik. Sudahlah cantik, yang ada kedudukan, yang ada keturunan, yang ada posisi, tiba-tiba ajak berzina. Ini kita jangan cubalah. Memang fadilatnya besar. Siapa yang dalam keadaan macam itu, tiba-tiba dia berjaya menahan diri dia, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia akan dapat naungan pada hari kiamat. Yang 7 golongan tu yang dapat naungan pada hari kiamat, pemerintah yang adil, orang yang bergantung hati dengan masjid dan sebagainya. Salah seorangnya tadilah, aku nak cubalah, jangan. Tak berbaloi. Risiko mencuba itu sangat tinggi. Ustaz kah, ulama kah, orang ahli zikir kah, tak perlu cuba. Kerana kemungkinan kalah itu besar. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang rasul yang maksum, yang Allah pelihara daripada dosa dan kesalahan pun, Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan sesuatu yang mengisyaratkan kepada hakikat, iaitu innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi ini dirakamkan dalam Al-Quran. Kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya nafsu itu benar-benar sangat menyuruh dengan yang jahat-jahat, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi kita ni by default, kita ni akan jadi hamba nafsu. By default kita ni akan kalah dengan nafsu. Jadi yang selamat tu illa, pengecualian.
yang exceptional, iaitu yang dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini akan selamat daripada hawa nafsu. فَإِذَا وَازَقْتَ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ إِنْ قَادَتْ لَكَ النَّفْسُ الْجَمُوحُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Apabila kamu berkekalan melakukan tiga perkara ini, kita jangan bagi sangat apa yang nafsu nak. Tak bagi langsung, tak boleh. Bagi juga. Tapi kawal. Jangan banyak sangat bagi apa yang nafsu nak. Kemudian kita tanggung dengan tanggungan-tanggungan yang berat, iaitu tanggungan ibadah, dengan tilawahnya, dengan zikirnya, dengan solatnya. Kemudian yang ketiga, kita sentiasa tadarruk, memohon dengan penuh rendah diri kepada Allah Ta'ala supaya bantu kita. Kita kena ingat kita ni helpless, kita ni nothing, hanya kan Allah bantu kita, kita mampu. Kalau Allah tak bantu, kita akan gagal. Sentiasa kita ulang tiga perkara ini sehinggalah nafsu itu tunduk patuh kepada kamu dengan izin Allah. Fahina izin tubadiru ila an tamlikaha wa tuljimuha wa ta'mana min syarriha. Maka ketika itu bila dia dah tunduk, hendaklah kamu bersegera mengawal dia dan mengekang dia, dan kamu akan selamat daripada kejahatannya. Jadi lawan daripada ikut nafsu adalah takwa. Kalau kita kata tadi, halangan dunia dihadapi dengan zuhud, halangan manusia dihadapi dengan uzlah, halangan syaitan dihadapi dengan memohon pertolongan daripada Allah, membezakan antara ilham daripada Allah dan juga bisikan daripada syaitan. Kerana syaitan ni kadang-kala hasutan dia itu dalam bentuk kebaikan, tapi kebaikan itu sebagai umpan yang nak mengheret kita kepada kejahatan. Dan yang keempat ini, nafsu dirawat dengan takwa. Fa in qulta fabayyin lana al-ana ma huwa at-taqwa hatta na'lamahu. Sekiranya kamu bertanya, lalu terangkanlah kepada kami sekarang takwa itu apa dia, supaya kami dapat tahulah. Suruh takwa tu apa dia? Fa'lam awalan anna taqwa kanzun azizun fala in zafarta bihi fakam tajidu fihi min jawharin syarifin wa ilkin nafisin wa khairin kathirin wa rizqin karimin wa fawzin kabirin wa ghunmin jasimin wa mulkin azimin. Ketahuilah yang pertama sekali bahawa takwa ini merupakan pembahadaraan yang sangat agung. Sekiranya anda mendapat takwa, maka alangkah banyaknya anda memperolehi permata yang mulia, barang perhiasan yang mahal, kebaikan yang banyak, rezeki yang mewah, kejayaan yang besar, keuntungan yang banyak, dan kerajaan yang maha agung. Ini bayangan, description tentang takwa ini betapa tinggi. Dan kalau kita perasan, khutbah Jumaat itu tidak sah melainkan pada kedua-dua khutbah itu ada berpesan dengan takwa Allah. Ayuhan nas ittaqullah. Tiap-tiap minggu wajib khatib berpesan dengan takwa Allah. Kerana ini nilai dia. Kalau dapat takwa ini, seperti mana segala kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan, lalu dijadikan di bawah sifat takwa ini. Sifat yang satu ini iaitu takwa. Betul ke? Cuba lihat. Wa ta'ammal ma fil Qur'ani min zikriha. Perhatilah macam mana takwa ini disebut dalam Al-Quran. Fakam allaqa biha min khairin. Betapa banyak digantungkan dengan takwa itu kebaikan. Wa kam wa'ada 'alaiha min ajrin wa sawabin. Dan betapa banyak Allah Ta'ala menjanjikan dengan takwa itu pahala dan juga ganjaran. Wa kam adafa ilaiha min sa'adatin. Dan betapa banyak Allah Ta'ala
menyandarkan kepada takwa ini kebahagiaan. Wa ana a'uddu laka min jumlati hasnatai asyrata khislatin. Dan saya, yakni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saya akan membilang buat kamu daripada apa yang ada dalam Quran ini 12 ciri, 12 keuntungan takwa. Awaluha al-midhatu was-sana'u. Yang pertama, pujian dan juga sanjungan. Qala Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dan sekiranya kamu bersabar. Kita ni dalam hidup dua saja. Pertama, kita jumpa benda-benda yang menggembirakan kita. Lalu macam mana nak jadikan benda terbaik? Syukur. Yang kedua, kita berjumpa dengan benda-benda yang menyakiti kita, menyedihkan kita. Macam mana nak jadikan benda itu baik? Sabar. Jadi sekiranya kamu sabar dan bertakwa, maka sesungguhnya itu daripada azmil umur. Apa terjemahan dia? Perkara yang sangat dicita-citakan. Sabar dan takwa. Yang kedua, wasani al-hifzu wal-hirasatu minal a'da. Yang kedua, kita akan dapat pemeliharaan dan juga penjagaan daripada para musuh. Kita hidup atas dunia ni tak sunyi daripada musuh. Kadang-kadang musuh dalam keluarga kita sendiri, kadang-kadang musuh di luar, kadang-kadang musuh dalam negeri, kadang-kadang musuh daripada luar negara. Qala Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, nescaya segala tipu daya mereka itu tidak memberi mudarat kepada kamu sedikit pun. Jadi musuh ni macam-macam cara. Ada cara yang terang-terangan dia menyakiti kita, ada cara yang sembunyi, ada cara dengan hasutan, ada cara dengan fitnah dan sebagainya. Macam mana kita nak selamat? Iaitu dengan takwa, sabar dan takwa. Tipu daya kita tak boleh nak elak. Kita nak suruh orang semua jadi baik, semua orang tolong kita, semua orang sayang kita, semua orang ikhlas dengan kita, tak mampu. Akan ada orang yang jahat. Ada orang yang nak khianat pada kita. Ada orang yang sanggup fitnah kita. Itu luar kawalan kita. Yang dalam kawalan kita adalah kita itu sabar dan bertakwa kepada Allah. Wasalithu at-ta'id wan nusratu. Yang ketiga, kelebihan takwa adalah mendapat sokongan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Bersama di sini bukan maksudnya bersama dengan zat. Allah berada bersama-sama dengan orang takwa, bukan. Maksudnya adalah pertolongan dan sokongan Allah itu Allah kurniakan kepada orang yang bertakwa dan orang yang muhsinun, orang yang melakukan ihsan, kebaikan. Wa qala ta'ala wallahu waliyyul muttaqin. Dan Allah lah penolong kepada orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni di kalangan orang yang bertakwa. Warabi'u an-najatu minasyada'idi warizqu minal halali. Fadilat, kelebihan yang keempat, bertakwa adalah kita akan selamat daripada segala kesukaran dan akan dikurniakan rezeki yang halal. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar. Kita hidup atas dunia ini akan ada tersekat di sini, terhalang di sini, ya. Tapi kalau kita takwa, sentiasa akan ada jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. InsyaAllah, ya. Dalam kehidupan kita ni ada masa-masa Allah kurniakan rezeki memang kita tak pernah sangka. Kita tak pernah plan. Dia dapat rezeki. Moga-moga itu tanda kita itu orang yang bertakwa. Moga-moga.
Ini dikenali juga sebagai ayat 1000 dinar, ya. Elok kita amalkan ini, baca ayat ini. Tapi kadang-kadang orang salah faham, ayat 1000 dinar ni dia tulis, dia frame cantik-cantik, dia gantung dekat cashier restoran ke mana ke, dengan angan-angan dapat dapat rezeki yang banyak, ya. Tak salah lah nak gantung ayat Quran tu, tak salah. Tapi jangan menyangka gantung itulah yang mendatangkan rezeki ni. Sebab man di sini man syartiyah, man syarat. Kita bukan terjemah siapa. Kalau ada orang ketuk pintu, man, tu kita tanya siapa, nak tahu siapa yang ketuk pintu. Tapi man di sini bukan man istifham, bukan man nak bertanya. Man di sini adalah man syartiyah, iaitu man syarat. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita tak boleh kata siapa, kita kena kata barang siapa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bukan barang siapa yang gantung ayat 1000 dinar. Syaratnya kena bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan bagi dia itu jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Jadi gantung ayat Quran tu untuk ingatkan kita supaya bertakwa. Koklah nak tipu pelanggan ke, ya, nak kurangkan timbangan ke, ya. Kita tengok ayat Quran tu teringat, tak jadi. Tu tujuan dia. Bukan semata-mata gantung terus dapat fadilat ini, tidak. Wal khamisu islamul amali. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Yang kelima, kita akan jadi elok amalan kita. Dengan takwa tu amalan kita jadi elok. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bercakap percakapan yang elok, yang betul. Kita manusia ni kadang bila kita emosi, bila kita marah, kita cakap lebih daripada yang sebenar. Jangan. Kita mula reka-reka cerita, nak puaskan nafsu marah kita. Jangan. Wa qulu qawlan sadidan. Katakanlah percakapan yang tepat, yang elok. Dan nescaya Allah perelokkan bagi kamu amalan kamu. Bila kita bertakwa dan kita jaga tutur kata kita, ya marah tu biasa. Manusia ni memang ada perasaan marah. Tapi jangan sampai marah kita itu menyebabkan kita cakap benda yang bukan-bukan. Jaga. Maka Allah akan perelokkan amal-amalan kita. Wasadisu ghufranuz zunubi. Kebaikan yang ke-6 adalah pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kalau kamu bertakwa, nescaya Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Kita manusia yang tidak maksum, dosa hari-hari. Sama ada kita taubat ataupun dengan jalan takwa, Allah ampunkan dosa kita. Wasabi'u mahabbatullah. Yang ketujuh, fadilat daripada takwa adalah mendapat kasih daripada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertakwa. Wattasi'u, fadilat yang ke-9, al-i'zazu wal-ikramu. Diberikan kehebatan dan juga kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Di sisi Allah lah. Di sisi manusia itu lain lah. Dia akan tengok juga pangkat kita, kekayaan kita, kedudukan kita, keturunan kita. Itu di sisi manusia. Sebab itu Nabi SAW berbagi tahu, tunkahul mar'atu li arba'. Dinikahi seorang wanita itu dengan sebab 4 perkara. Pertama, kerana kecantikan dia. Kemudian kerana keturunan baik. Kadang orang suka kahwin dengan satu perempuan sebab dia keturunan orang baik-baik. Yang ketiga adalah kerana harta dia. Kadang-kadang orang suka, kenapa kamu kahwin dengan janda? Janda pun janda kaya, kata dia. Dia suka dengan harta.
Dan yang keempat adalah kerana agama. Ada orang pilih isteri kerana dia tengok orang ni elok. Orang Terengganu kata juruh, juruh molek dia. Ya. Orang Kelantan pun juruh juga. Juruh ya. Kalau orang silat lain pula jurus tu. Berjurus ni maknanya elok perangai dia. Jadi Nabi SAW pesan, ambil yang kerana agama, nescaya kamu akan untung. Sebab kalau kerana cantik, berapa lama dia nak cantik? Kalau cantik tapi perangai menyakitkan hati, tak tahan juga. Ya. Kemudian kalau kerana keturunan, ialah keturunan baik itu satu kelebihan. Tapi kalau orangnya tak baik, masalah juga. Ya. Kalau kerana harta, harta itu tidak boleh menjamin kebahagiaan. Ia membantu tapi tidak menjamin. Tapi kalau agama, itu insya-Allah jadi baik. Jadi cantik. Yalah kalau dah kahwin lama-lama tu masih cantik, gigi pun dah cabut. Ya. Kulit pun dah berkedut, ya, rambut pun dah berubat, tapi masih cantik bila agama dia ada. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan kalau dah berusia, kalau dia lagi make up sebenarnya lagi hunduk. Betul tak? Perasan tak? Kalau perempuan yang dah tua-tua make up tu kan lagi hunduk. Tapi kan ada makcik-makcik yang sudah datang masjid, jernih air muka dia, kan? Sedap kita tengok, sejuk hati kita, ya. Sebab itu adalah agama. Jadi ini adalah fadilat, iaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di sisi manusia, sebab itu dalam bab nikah dia ada kafaat. Boleh seorang perempuan ataupun wali dia menolak untuk pernikahan kalau tidak sekufu. Perempuan tu nak kahwin dengan lelaki, tapi lelaki itu dari segi darjat dia rendah. Perempuan doktor PhD, ya, lelaki SPM pun tak ada misalnya. Perempuan kerja CEO gaji RM10,000, lelaki hanya kerja misalnya bawah-bawahan gaji RM1,000 lebih. Ya. Di sisi Allah tak ada beza. Kalau dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Tapi di sisi manusia ada. Makanya kalau wali dia tak setuju, itu boleh, alasannya tidak sekufu. Ataupun wali dia nak nikahkan, walinya berkenan dengan budak lelaki ni, elok perangai dia, isteri tak setuju, dia kata tak setara dengan saya, boleh perempuan itu bangkang dengan sebab alasan tidak sekufu. Di sisi Allah tidak ada, sama je. Yang lebih yang bertakwa. Wal ashiru al bisyaratu indal maut. Kelebihan yang ke-10 daripada takwa, mendapat perkhabaran gembira ketika akan mati. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, mereka itu mendapat perkhabaran gembira di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Wal hadi asyar, kelebihan yang ke-11, an-najatu minan nar. Alhamdulillah, selamat daripada api neraka. Nak apa lagi? Kalau selamat daripada api neraka, maksudnya masuk syurga. Qala Allah Ta'ala, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa. Sebab kita manusia ni, Muslim ke kafir, soleh ataupun asi, semua akan lalu atas neraka. Bukan kata awak orang soleh tak payah lalu, tak, kena lalu. Bila lalu, kemungkinan jatuh tu ada. Tapi Allah Ta'ala selamatkan daripada jatuh dalam api neraka ini allazina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala wa sayujannibuhal atqa, dan kami akan jauhi api neraka itu orang-orang yang bertakwa. Wasani asyar, yang ke-12 dan yang terakhir dari sebuah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, al-khuludu fil jannati, iaitu nanti akan kekal tinggal di dalam syurga. Qala Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Nah, itulah syurga yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.